Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وخصوصا لمؤلف هذا الكتاب شيخ رؤوف المريد بحمده حفظه الله تعالى ومشايخنا أجمعين ووالدنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam ini dapat kita sama-sama menyambung lagi pengajian kita Akidah Ahlussunnah wal Jamaah Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Baik. Kita sampai pada mushaf mana? 39 kan? Pada sifat yang mana? Sifat Qudrah iradah. Baik. Kata pengarang hafizahullah taala, seterusnya kita bahas pula sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh yang wajib kita kena ketahui iaitu sifat qudrah. Sifat qudrah. Erti qudrah ini iaitu berkuasa Allah taala. Kalau kita tengok dalam yang kata sebelum ni, sifat qudrah ni dia termasuk dalam perbahasan sifat ma'ani. Kalau kita boleh ingat baliklah, apa makna tarikh ma'ani? Apa takrif sifat ma'ani? Ibaratun, minta maaf, dia ialah kullu sifatin qa'imatin bimahallin aujabat lahu hukman. Tiap-tiap sifat yang berdiri pada zat yang mewajibkan hukum. Itu sifat ma'ani, Ustaz 34. Kalau buat rujukan banyak ni, kita kaji balik kan. Surat 34. Dia termasuk dalam pembahasan sifat ma'ani. Ini sifat yang mengharuskan ada pada dia hukum. Yang ni ada ta'alluq, nanti kita bahas sampai satu tahap dia lah. Qudrah Allah Ta'ala, yakni Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu berkuasa. Allah Ta'ala bersifat maha kuasa. Kuasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia tidak memerlukan kepada pertolongan. Dia tidak memerlukan kepada bantuan. Dan kuasa Allah Ta'ala, dia bukanlah berjuzuk-juzuk. Mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersifat kuasa itu bukan boleh dijuzuk-juzuk, mana dibahagi-bahagi. Oh, kalau nak buat matahari, oh guna banyak ni. Kalau nak buat semut, kan semut kecil kan? Ni sikit je lah, dia punya kuasa tak susah pun, kecil je. Adakah begitu? Bukan. Kalau kita faham begitu, itu dia panggil sebagai berjuzuk-juzuk. Maknanya dia ada persentif-persentif. Kalau ada persentif macam tu, maka itu sifat manusia. Itu sifat makhluk, bukan sifat Tuhan. Tapi sifat Allah SWT dia bukan berjuzuk-juzuk begitu. Dia satu sifat itulah. Sifat yang sama menciptakan. Allah SWT bersifat qudrah. Ini kuasa Allah Ta'ala. Qudrah Allah Ta'ala menciptakan matahari. Qudrah yang sama juga lah menciptakan semua. Sama. Dia tak beza. Mustahil Allah SWT itu bersifat lemah. Mustahil Allah Ta'ala itu bersifat lemah. Hanya saja Allah Subhanahu Wa Taala itu bersifat dengan sifat qudrah, ini kuasa. Dalilnya, jikalah Allah Ta'ala itu lemah,
maka bagaimana pula alam ni boleh terjadi? Sedangkan kita tengok alam ni tu ada ni kan. Kau kita ni bukan berada di sini. Cuba tepuk pipi macam asing sikit. Biasa tak? Biasa kan? Biasa maksud dia masih di sini dah kan? Sedar kan, nampak kan alam. Tadi siang ni malam dah. Tadi cerah ni gelap dah. Gitu. Tadi mula-mula mungkin siapa yang awal sampai dekat dewan tadi panas, sekarang sejuk dah. Contoh. Kejap lagi kan sejuk, tutup pula, panas balik. Maksud dia apa? Dia ada semua tu berlaku atas kudrat Allah SWT. Mana Allah Ta'ala kuasa menjadikan suatu. Kuasa Allah SWT ni memberikan kesan. Sama ada kesan baik atau kesan buruk. Kesan baik atau kesan buruk. Mana memberikan manfaat atau memberikan mudarat. Adapun makhluk dia tak boleh bagi mudarat, dia tak boleh bagi manfaat. Ubat, kita sakit makan ubat. Adakah ubat yang menyembuhkan? Bukan. Tapi ubat itu sebagai asbab sahaja, sebab sahaja. Yang menyembuhkan Allah. Tapi kita disuruh berusaha atas jalan sebab itu tadi, iaitu mencari ubat sekiranya sakit. Begitu. Nampak kan? Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tetapi walau keadaan bagaimana sekalipun, tetap juga makhluk tidak akan boleh memberikan manfaat dan juga tidak dapat memberikan mudarat. Pisau sifatnya memotong, tapi adakah pasti pisau itu confirm kalau kita kena dengan pisau memang akan putus? Tak pasti. Buktinya berlaku pada zaman Nabi Ibrahim. Dia menyembelih anaknya dan Ismail, tapi adakah terputus? Tak ada. Walhal pisau sifat dia memotong, tapi adakah mati Nabi Ismail? Tak mati pun pada ketika peristiwa sembelihan. Kenapa Allah Ta'ala tak berkehendak? Tak menjadikan dicabutnya pada pisau itu sifat memotong. Kuasa tak nak mencabut perkara tersebut. Nahnu qaddarna bainakumul mauta. Nahnu qaddarna, dan kami yang berkuasa menetapkan kematian antara kamu. Allah Maha Kuasa menetapkan segala perkara yang benar. Ataupun dalil lain lagi, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa ke atas setiap sesuatu. Apa sahaja tidak akan ada yang terlepas. Ala kulli syai'in qadir. Ala kulli, kulli makna semua. Tak ada yang terkecuali. Segala-galanya tak ada terkecuali. Tapi kalau makhluk, nisbah makhluk kita kata kullun nas, ataupun setiap manusia. Maksud ada tak yang terkecuali di situ? Ya. Ataupun kita kata semua pelajar sekolah menghadiri acara sukan. Ada tak yang tak hadir? Mungkin buat dia sakit ke apa ke sebagai injet sebagainya, dia tak boleh lah duduk di situ. Betul tak? Ataupun ada masalah-masalah lain, kalau memang tak hadir ke sekolah macam tu. Macam mana pula dia nak hadir dalam program acara sukan tu? Maksudnya perbahasan semua tu apabila dibahaskan kepada makhluk, maka akan ada yang terkecuali. Tetapi bila dibahaskan pada sifat Allah SWT, tidak ada yang terkecuali. Boleh faham kan? Sebab tu nanti kalau kita lanjut lagi perbahasan kullu bid'atin dhalalah. Bid'ah tu perkara makhluk, dia bukanlah sifat Tuhan. Dia bukan mempunyai dengan Tuhan. Maka akan ada sebahagian daripada bid'ah yang Nabi sebut yang sesat tu, bid'ah juga, tetapi bid'ah yang tidak sesat. Terkecuali, ada yang terkecuali. Bahasa begitu. Kullu bid'atin dhalalah. Dia bukanlah menunjukkan semua bid'ah itu sesat. Ada sebahagian daripada, walaupun pada istilah ataupun pada bahasa kita sebut bid'ah, tapi masih lagi tidak sesat. Sebab tu imam mazhab kita Syafi'i, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i disebut apa? Setiap perkara yang muhdis, perkara yang baru, maka padanya
ada dua hukum. Sebahagiannya dikira sebagai dhalalah apabila tidak ada sandaran dalil. Sama ada dalil Quran, hadis, ijma', qiyas, tak ada langsung. Tak ada langsung sandaran. Tetapi kalau bid'ah tersebut benda baru, memang benda baru, muhdasah ada benda baru. Muhdasatin dhalalah, muhdasah setiap kalau baru dia boleh jadi hasanah, makna benda baik, dengan syarat dia ada sandaran. Sama ada dalil itu daripada Quran ataupun hadis ataupun ijma' ataupun qiyas. Contoh, kita sekarang ni sudah masuk sampai bulan Maulidur Rasul, bulan Rabiul Awal. Kita lebih senangnya mendengar bulan Maulid, betul? Maka akan ada orang buat sambutan Maulid. Pada asasnya sambutan Maulid secara besar-besaran itu benda baru. Memang tidak pernah dilakukan pada zaman Nabi telah hidup, ataupun tidak pernah dilakukan setelah daripada Nabi wafat pada zaman sahabat, tetapi dilakukan pada zaman selepas daripada itu. Nampak benda itu pada asasnya secara zahir baru, benda baru. Tetapi adakah diperbolehkan benda baru ni tadi? Maka kita kena timbang dengan dalil, timbang dengan neraca syariat, dengan cara berhukum. Dalil ni bukan semestinya Quran saja, bukan semestinya hadis saja. Dia ada lagi ijma', dia ada lagi qiyas. Malah sebenarnya masih ada dalam ayat Quran ataupun hadis Nabi yang menyatakan bahawa Nabi menyambut Maulid. Ada dalam hadis Nabi. Sah, hadis itu pula sahih, riwayat Imam Muslim lagi. Apabila Nabi ditanya oleh para sahabat, kenapa Tuhan selalu sangat berpuasa pada hari Isnin? Macam seolah-olah macam taklah sampai wajib, pernah juga Nabi tinggal, Nabi puasa Isnin. Tapi kalau sepanjang hayat Nabi itu majoriti hari Isnin memang Nabi puasa. Jadi sahabat tanya tu, dia bukannya nak tahu apa ni, dia nak tahu apa sebab Nabi puasa Isnin tu. Sebab mereka risau apabila satu perkara tu Nabi ulang berulang-ulang kali, dia akan jadi wajib. Itu kaedah syariah memang begitu, kaedah syariah kita. Perkara yang Nabi ulang-ulang buat non-stop, dia akan jadi wajib. Jadi sahabat tanya, adakah yang Nabi ulang-ulang tu tadi puasa Isnin tu menunjukkan memang kami ni kena puasa Isnin wajib ataupun macam mana? Itu sahabat punya soalan. Tapi Nabi tak jawab begitu. Nabi jawab apa? Sesungguhnya pada hari tersebut aku dilahirkan. Maksudnya apa? Nabi sambut Maulid setiap minggu. Nabi meraihkan kelahiran Nabi setiap minggu. Hampir setiap minggu Nabi akan berpuasa pada hari Isnin. Tak ada minggu yang tak ada hari Isnin. Betul tak? Setiap minggu ada hari Isnin, dan hampir setiap minggu lah Nabi akan berpuasa pada hari Isnin tersebut. Adalah beberapa ketika yang Nabi tak puasa pada hari Isnin, tapi kebanyakan hari Isnin memang Nabi berpuasa. Sampai tahap sahabat tanya tu, nak tahu, takut benda tu jadi satu syariat baru, iaitu puasa Isnin tu jadi wajib. Maka Nabi jawab, sesungguhnya pada hari tersebut aku dilahirkan. Maksudnya apa? Menunjukkan bahawa Nabi menyambut kelahiran Nabi, bergembira dengan kelahiran Nabi dengan cara berpuasa pada hari Isnin. Sedangkan Nabi sendiri pun menyatakan kegembiraan, bersyukur kepada Allah Ta'ala dilahirkan pada Isnin dengan cara Nabi berpuasa. Takkan kita di umat tak bersyukur langsung dengan kekhususan Nabi kita? Sepatutnya kita lebih lagi daripada itu. Kalau ikutkan hari-hari kita buat sambutan Maulid, baru tu. Tapi secara official kita buat setahun sekali. Itu pun orang kata bid'ah lagi. La haula wala quwwata illa billah. Itu pun tak tahu nak sebut apa. Kalau dia nak dalil, ada dalil. Maka adakah perkara sambutan Maulid secara besar-besaran itu secara zahir memanglah kita boleh sebut bid'ah sebab benda baru. Tapi adakah bid'ah dhalalah, bid'ah yang sesat? Tidak, dia bid'ah hasanah. Bid'ah yang baik, benda yang baik, dan ada sandaran dalil. Ada sandaran dalil. Tapi puak yang sudah sana, dia kata apa? Asal dekat kau memang dapat baik, dia kata itu. Asal yang boleh menang kita kata baik. Bukan begitu. Kita dah bagi dalil.
ada sandaran dalil, maka bid'ah itu jadi hasanah. Tak kisah dalil itu Quran ke, hadis ke, ijma' ke, qiyas ke, ijtihad ulama sekalipun. Tetapi sekiranya memang tidak ada sandaran, maka itu dhalalah. Contoh dia apa? Solat subuh 4 rakaat. Ada dalil tak? Ada tak dalil? Dalil Quran, hadis, ijma', ya ada tak? Tak ada. Kalaulah dia nak guna kaedah qiyas sekalipun, semakin banyak ibadah maka semakin baguslah perkara tersebut. Digunakan kaedah, maka kalau solat subuh tu 2 pun dah pahala dia besar, buat 4 lagi bagus juga. Itu bid'ah. Itu betul-betul bid'ah. Nampak Seperti itu jugalah kaedah yang kita sebut ini ni. Kita belajar sifat 20 ni. Memang zaman Nabi mana ada Nabi sebut sifat pertama Allah Ta'ala wujud, tapi tak pernah ada begitu. Tapi dalam hadis Nabi, dalam ayat Al-Quran, diambil kefahaman, mafhum daripada ayat Quran, hadis, tafsiran sebagainya tadi oleh para ulama, maka disusun kaedah. Kalau ikutkan disiplin-disiplin ilmu Islam, semuanya bid'ah. Ilmu hadis, ada tak zaman Nabi? Nabi kata ini sahih, ada Rasul itu. Sahabat kata ini hadis sahih, ini hadis hasan. Ada tak zaman sahabat tabi'in? Tak ada. Pembukuan hadis ini bermula 100 tahun selepas Nabi wafat, iaitu zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Bermulanya pembukuan hadis. Maksudnya apa tu? Menulis hadis dalam buku, itu pun bid'ah. Malah menghukum pula hadis ni tahap sahih, hasan, sebagainya, disiplin itu bid'ah lah. Bid'ah. Tetapi benda tu ada tak manfaat? Ada tak sandaran-sandaran dalil yang supaya kita buat perkara tersebut? Ada. Maka hasanah tak ada tu? Hasanah. Begitu. Panjang bahas. Kata balik tajuk. Sebabkan bahas kulu saja tadi tu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Terus 8, iradah. Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat berkehendak. Wajib Allah Taala bersifat kehendak. Dan kehendak Allah Subhanahu wa taala ini bukan kerana ada sesuatu faktor ataupun sesuatu suruh ataupun diarah atau dilarang. Mana kehendak Allah Subhanahu wa taala ini memang sendiri Allah Taala memang berkehendak. Bukan dikerasi, bukan digagahi, bukan disuruh dengan paksaan. Paksa rela pun tak. Lawan bagi sifat iradah ni itu sifat karahah. Karahah ni benci, terpaksa. Buat sesuatu tu dengan terpaksa, maka tu mustahil bagi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak melakukan sesuatu kerana dipaksa, tetapi dia melakukan sesuatu kerana dia kehendak nak buat benda tu. Dia faham kan? Bukti dia, dalil dia, sekiralah kata Allah Subhanahu wa taala ini terpaksa melakukan sesuatu perkara, maka hancur alam ni. Kenapa? Setiap orang semua ada kehendak masing-masing. Betul tak? Kalau katalah dipaksa Allah Taala buat macam ni, maksudnya Allah Taala terpaksa melakukan suatu perkara tersebut, hancur tak? Hancur. Malah jelas dalam Quran sebut zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah melatalah kerosakan di atas muka bumi ni. Atas sudah apa? Siapa yang punya kerja? Berapa banyak kerosakan atas muka bumi ni, siapa punya kerja? Manusia. Kenapa? Kerana nafsu. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Allah sebut dalam surah Al-Baqarah surah kedua. Tahu dia apabila dikatakan kepada puak-puak yang suka buat kerosakan, terutamanya puak-puak kafir ni, janganlah kamu melakukan kerosakan di atas muka bumi. Wa iza qila lahum la tufsidu fil ardi. Tapi apa jawab mereka ni? Qalu innama nahnu muslihun. Mereka jawab, kami ni nak buat taslih, kami nak buat perbaikan. Kita nasihat jangan buat kerosakan atas muka bumi. Tapi mereka kata apa? Mereka buat kebaikan, mereka nak buat
renovation. Muslihun. Kami nak tasdih, bagi cantik, bagi comel. Sebenarnya apa? Ala innahum humul mufsidun. Allah Ta'ala jawab, ketahuilah sesungguhnya apa yang mereka buatkan tu ialah kerosakan. Mereka tu tergolong dalam golongan yang melakukan kerosakan. Walakin la yash'urun, tapi mereka tak sedar. Jadi kita kena ambil pengajaran ayat tu. Jangan kita tergolong dalam golongan yang melakukan kerosakan. Baik. Bahas kat sini tadi, sekira katalah ni bukan betul pun. Ni kita kata ambil kita imagine untuk nak faham. Dia panggil ta'akur akal. Kita guna kaedah akal, kita imagine takdir. Sekira katalah Allah Ta'ala tersebut dia terpaksa melakukan apa sahaja kehendak oleh manusia ni. Maka apa berlaku? Makin baik muka bumi ni kan hancur. Makin hancur. Makin hancur. Terutamanya manusia ni dinakkan kepada apa? Harta, tahta, wanita. Betul tak? Tiga ni itu terutama. Benda yang memang boleh nafsu. Nafsu memang nak sangat. Harta, tahta, wanita. Maksudnya pasangan lah. Yang perempuan apa lelaki-lelaki tak perempuan. Dia jadi satu kebanggaan kalau aku ni lebih banyak. Malah berlaku pula. Wali'iyadzubillah. Ni kita tengok dalam media sosial ni. Kalau kita tengok sini ada sahabat bagilah pengakuan oleh seorang budak perempuan sekolah rendah, umur 11 tahun lebih kurang, dan 5. Dia bangga dia dah ada 10 boyfriend. Mesti apa nak status lagi tu? Status dalam Twitter. Sahabat kami dia tak tahulah dari mana dapat screenshot dia bagi. Bukannya orang mana, orang Malaysia juga. Apa tu? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala itu bukanlah melakukan sesuatu kerana disuruh diarah, tetapi dia melakukan atas kehendaknya sendiri. Malah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala itulah kehendak yang paling baik. Kita bergerak ni atas hanya sekadar sebab. Tapi Allah Taala suruh kita usaha. Usaha ikhtiar kita tu atas asbab, atas punca, atas faktor siapa yang dibahas. Macam itulah itu. Contoh pada malam ni kita hadir untuk datang kuliah. Ramai orang tak dapat hadir. Yang hadir sangat terbaik, terbagus. Kenapa? Kerana berusaha untuk nak mendapat, nak belajar dan sebagainya. Berusaha untuk nak buat benda baik atas jalan asbab juga. Kalau ada dalam masyarakat lain tak dapat juga hadir pada malam ni. Betul tak? Tapi yang tak hadir pada malam ni pun mungkin mereka ada masyarakat, mereka ada keperluan, tugasan terdesak menjadi CEO sebagainya, kita tak tahu. Jadi sebab tu disuruh juga kepada kita usaha sangka baik. Jadi orang yang ada dalam jiwa dia sangka baik, dia rasa relax di atas muka bumi. Tapi kalau dalam hati dia penuh dengan kegelapan, dan pandang orang ni, dia nampak orang tu semua jahat, sangka buruk je, maka hidup dia tidak akan rasa aman bergerak. Dia rasa orang semua salah jadi seorang tu. Itu wali'iyadzubillah. Kita tak mau jadi sampai tahap itu. Baik, maka Allah SWT itu dan dia nampak fa'alun lima yurid. Dia melakukan, yakni Allah Ta'ala berbuat apa sahaja yang dia kehendaki. Fa'alun lima yurid. Fa'al, digunakan wazan fa'al. Fa'al ni dia membawa kepada, kalau dalam bahasa Arab, dia bahasa Melayu kita dia panggil hyperbola. Bahasa tinggi, tersangat-sangat. Itu maksudnya. Bahasa yang bombastik. Fa'al, mana tak ada lagi dah. Memang Allah Ta'ala sesungguh-sungguhnya sangat berbuat. Itu dia terjemah kat sini, share atas. Sangat berbuat. Dia salah satu daripada wazan tafdil juga kat situ. Fa'al, ummal. Contoh lagi, apa lagi? Maksudnya tersangatlah Allah Ta'ala buat apa sahaja yang dia kehendaki. Tak ada dah yang boleh suruh. Maksud itu. Kalau fa'ala, melakukan.
Dia melakukan sesuatu itu boleh juga dengan suruhan. Tapi kalau fa'al, maksud dia bikin sendiri. Dia tak perlu kepada bantuan, tak perlu kepada suruh ataupun tak perlu kepada larangan. 9. Sifat ilmu. Allah Ta'ala maha mengetahui. Mustahil Allah Ta'ala itu sifat jahil. Dalil dia alimul ghaibi wa syahadah. Allah Ta'ala mengetahui perkara ghaib dan juga perkara nyata. Kalau sekira katalah Allah Ta'ala itu jahil, tak tahu ada benda terlepas daripada pengetahuan Allah, maka apa berlaku? Binasa alam. Kalau satu perkara je Allah Ta'ala tak tahu benda tu ada, padahal dia yang buat, kita pun tak boleh terima. Macam mana dia buat tapi dia tak tahu. Kita ni manusia, kita buat, ada juga Allah buat tak tahu. Dia buat benda tu tapi dia buat tak tahu. Ada tak? Ada. Tambah kalau buat salah, tambah buat salah pula. Memang dia lagi buat tak tahu, tapi dia tak nak mengaku, padahal dia punca benda tu berlaku tadi. Itu manusia, itu makhluk. Biar Allah SWT dia tahu, walaupun benda itu tersembunyi, walaupun dalam hati, taklah tahu. Apa sahaja yang berlaku atas muka bumi ni, sekalian makhluk semua taklah tahu, daripada sekecil-kecil makhluk sampai sebesar-besar makhluk. Yang jelas ke, yang nyata ke, yang gaib ke, yang tersembunyi ke, semua tak ada terlepas daripada itu. Kalau sekian katalah terlepas, maka hancur. Sebab apa? Sekian kata Allah Ta'ala itu jahil, ada benda yang terlepas daripada pengetahuan Allah Ta'ala, maka itu menunjukkan Allah Ta'ala lemah. Kalau lemah, macam mana alam dunia tu? Maka mustahil Allah Ta'ala bersifat jahil. Hanya saja Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersifat dengan sifat mengetahui, iaitu ilmu. 10. Hayat, hidup. Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu maha hidup. Hidup Allah Subhanahu Wa Ta'ala tanpa memerlukan kepada nyawa. Tak ada perlu pada makan minum, tak perlu pada nyawa, tak perlu pada ruh, tak perlu pada bernafas. Kita ni perlu. Cuba kita tahan nafas kita 3 jam tengok dia. Umur tu Ustaz, mati umur tu Ustaz, 3 minit je lah agak berat. Boleh lah, tapi lepas tu kan biru juga muka. Kekurangan nafas. Tu bayangkan. Allah SWT bukan boleh. Dia bersifat dengan sifat hidup. Dia bukan mautun, dia bukan mati. Dalil dia, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Dan kita berserah diri, dan berserah dirilah engkau kepada Allah yang maha hidup, yang tidak akan mati. La yamut, alladzi la yamut, dan tidak akan mati. Allah Subhanahu Wa Taala maha hidup, tidak akan mati. Al-Hayyul Qayyum. Allahu la ilaha illa huwal Hayyul Qayyum. Allah, dialah Tuhan yang tidak ada Tuhan lain selain daripada Dia, yang maha hidup, yang maha melakukan segala-galanya sendiri. Al-Qayyum, yang binafsihi, kita dah bahas sebelum ini. Baik, maka 4 sifat yang telah tadi kita sebut, iaitu qudrah, iradat, ilmu, hayat. 4 sifat ini merupakan sifat yang saling berkait antara satu sama lain. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkuasa menjadikan sesuatu perkara. Perkara yang makhluk Allah Ta'ala jadikan tu tadi, Allah Ta'ala memang kuasa jadikan tu. Tapi ciri-ciri makhluk tu tadi atas kehendak Allah Ta'ala. Semua perkara itu berlaku selaras dengan pengetahuan, yang ilmu Allah Ta'ala. Dan semua itu boleh berlaku kerana Allah Ta'ala itu maha hidup. Jadi dia saling berkait 4 ni tadi. Kita ni Allah Ta'ala jadikan kerana Allah Ta'ala maha kuasa. Begini sifat kita ni kerana kehendak Allah Ta'ala jadikan kita begini. Dan semua kita ni berlaku sekarang ni atas pengetahuan Allah Ta'ala. Tak ada pun yang terlepas. Allah Ta'ala tahu sebelum, semasa dan akan datang. Kita tahu tak yang sebelum ni? Tahu tak? Ada benda kita tak tahu.
tadi. Jadi kita tak tahu kan? Kami pun tak tahu. Maksudnya apa? Itu ilmu kita tu terbatas atas maklumat yang sampai kepada telinga kita, atas perkara yang dapat kita lihat, atas perkara yang dapat kita dengar, dan atas perkara yang dapat kita lihat. Itu sajalah ilmu yang kita ada. Malah ilmu Allah Ta'ala luas lagi daripada itu. Seolah-olah ni kalau diambil sebatang kayu, dicelupkan di laut, kemudian diangkat kayu itu tadi, maka akan ada air yang melekat pada kayu itu, katanya. Itulah ilmu kita. Tetapi ilmu Allah Ta'ala tu seluruh lautan. Lebih kurang itulah buat perbandingan. Mana luas betul. Kita ni sikit tu je. Itu pun ramai orang tak takabur, tak menghubungi. Walaupun kadang-kadang bila ada profesor, doktor, pangkat macam-macam, sialah, naik syekh Rabbana. Orang kata sama Aizan, naik syekh Rabbana selalu. Astagfirullahaladzim. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala itu bersifat sama', yakni mendengar. Mustahil Allah Taala itu tuli ataupun peka. Tuli bahasa lama, bahasa kita itu peka. Peka, kan? Dia bukan peka tau, peka. Dalam bismillah lah. Diction dalam bismillah. Peka. Tuli. Mustahil. Kita ni yang bersifat tu. Dalilnya innani ma'akuma asma'u wa ara. Sesungguhnya aku, yakni Allah Ta'ala, bersama kamu berdua, yakni Nabi Musa dan Nabi Harun. Aku mendengar dan aku melihat. Baik, kena faham ke sini. Ma'akuma di situ tu bukan makna Allah Ta'ala duduk bersama dengan Nabi Musa. Nabi Musa, Nabi Harun, bukan begitu. Tetapi maksudnya apa? Allah Ta'ala sentiasa membantu. Allah Ta'ala mendengar, Allah Ta'ala mengetahui, Allah Ta'ala melihat apa yang Nabi Musa dan Nabi Harun buat. Sebab perintahnya ni, Allah sebelum dia beritahu, Allah Ta'ala perintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun pergi dakwah kepada Fir'aun. Jadi sebagai motivate kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, Allah Ta'ala janji bahawa aku sentiasa melihat kamu dan aku sentiasa mendengar apa yang kamu buat. Maksudnya apa tu? Allah Ta'ala membantu Nabi Musa dan Nabi Harun. Dakwah ni, jangan takut, aku tolong. Macam tu maksudnya tu. Bukan makna Allah Ta'ala pergi sama-sama. Jangan faham macam tu. Dia faham? Jadi ma'akuma di situ bukan makna Allah Ta'ala duduk bagi Nabi Musa dan Nabi Harun. Bukan begitu. Maksud yang sebenarnya ialah Allah Ta'ala membantu Nabi Musa dan Nabi Harun. Sebab tu ayat Al-Quran dia tak boleh kita terjemah innani ma'akuma. Allah Ta'ala sama dengan Nabi Musa dan Nabi Harun ada duduk sebelah. Bukan macam tu. Ayat Quran ni dia mesti ditengok. Nak faham konteks ayat ma'akuma tu, tengok ayat selepas dia, tengok ayat sebelum dia. Dia akan ada petunjuk. Sebab ayat Quran dengan ayat Quran dia takkan berlaku kontra. Dia takkan kontra, dia takkan selisih. Kalau dah berlaku juga selisih tu, kita yang salah, bukan yang Quran tu salah. Kita yang salah faham. Aku mendengar dan aku melihat. Itulah tafsiran kepada ma'akuma tu. Aku dengar apa kamu buat. Maksudnya Allah Ta'ala mendengar apa yang Nabi Musa dan Nabi Harun buat, dan Allah Ta'ala melihat apa yang Nabi Musa dan Nabi Harun buat, sebagai motivate supaya kau pergi juga pada Fir'aun, jangan takut. Begitu. Jadi Allah Ta'ala maha mendengar segala apa yang kita buat. Basar, melihat. Samalah ayat tadi pun boleh jadi. Dan dia juga wallahu basirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Ta'ala melihat akan apa sahaja yang kamu lakukan. Tidak ada yang terlepas daripada penglihatan Allah Ta'ala. Mustahil Allah Ta'ala bersifat dengan sifat umyun, buta. Yang butanya siapa? Kita. Tambah lebih teruk lagi, yang paling kita takut itu buta mata hati. Kalau ada pepatah Melayu kita, dia sebut apa? Peribahasa dia, buta perut dulu ni. Itu buta perut. Buta perut ni makna dia memang orang tak ada hati pun langsung. Tak ada hidayah Allah Ta'ala langsung kepada dia. Itu makna buta perut. Buta mata hati dia. Puncanya kenapa? Kerana dia membutakan hati dia daripada melihat pada hidayah Allah Ta'ala. Jadi kita tak mau jadi buta. Takut kita kepada Allah Ta'ala. Dan terakhir,
Dalam sifat ma'ani itu, iaitu sifat kalam. Surah 41. Kalam artinya Allah Ta'ala berkata-kata, mustahil dia hukumun, iaitu bisu. Mustahil Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat bisu. Dalilnya, wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah Ta'ala berkata-kata kepada Nabi Musa dengan sebagai perkata-kata yang banyak. Taklima, dengan sebenar-benar perkataan. Ini bukan kata betul. Maksudnya bukanlah Allah Ta'ala duduk depan Nabi Musa cakap pada Musa cakap begitu. Ulama Asy'ariyah Maturidi kita faham macam begini. Macam mana Nabi Musa cakap dengan Allah Ta'ala, dan bagaimana pula Allah Ta'ala bercakap dengan Nabi Musa ketika di Bukit Tur Sina. Sebab dalil ni cerita ketika peristiwa Nabi Musa di Bukit Tur Sina. Bukan dengan maksud Allah Ta'ala turun duduk atas Bukit Tur Sina tu cakap dengan Musa. Bukan begitu. Itu mujassimah macam itu. Yang betul dia ialah, kalau dari sudut Imam Maturidi, ini pendapat Imam Maturidi, kan kita belajar Asy'ariyah Maturidi. Jadi Imam Abu Mansur Maturidi sebut apa? Allah Ta'ala berfirman, dan firman tersebut dijadikan dalam bentuk bersuara. Mana ada satu suara lain yang Allah Ta'ala ciptakan. Bukannya suara Allah, tapi ada satu suara yang Allah Ta'ala ciptakan, yang mana suara itu membawa apa yang Allah Ta'ala nak perintahkan kepada Nabi Musa. Dan suara itulah yang didengari oleh Nabi Musa. Mana bukan suara Allah. Sebab Allah Ta'ala bukan bercakap dengan bersuara. Sebab yang bercakap dengan bersuara itu ialah makhluk. Sebab suara ni dia perlukan gelombang, dia perlukan bunyi, dia ada huruf dan sebagainya. Bila sesuatu yang berpaut kepada sesuatu yang memerlukan kepada sesuatu, itu makhluk, bukan Tuhan. Kita ni, saya sekarang ni perlu tak pada mic? Mic ni perlu tak pada saya? Mic ni perlu tak pada tuan-tuan? Perlulah. Perlu untuk apa? Untuk beli dia, pasang wiring dan sebagainya, on pula. Betul tak? Malah sistem tu pula perlu tak kepada kita punya SSB? Perlulah. Nah, SSB itu perlu tak kepada arus elektrik ataupun sumber yang dibuat jana kuasa, ya? Yang ada dekat Sabah tu. Perlu tak? Perlu. Yang di situ pula perlu tak operator? Maksudnya saling perlu memerlukan, betul tak? Itu makhluk. Allah Ta'ala tak perlu pun benda tu. Jadi pada pendapat Imam Abu Mansur Maturidi macam mana? Dijadikan satu suara. Maka suara itulah yang membawa apa yang Allah Ta'ala nak firmankan kepada Nabi Musa. Dan suara itulah yang didengari oleh Nabi Musa, bukan suara Allah tu. Itu pada pendapat Imam Abu Mansur Maturidi pada ayat ini. Tapi Imam Abu Hasan Asy'ari dia kata macam mana? Nabi Musa, mana Allah Ta'ala berkata-kata kepada Nabi Musa dengan perkataan yang memang Allah Ta'ala cakap pada Nabi Musa. Tapi bukanlah cakap seperti mana yang kita kata-kata sekarang ni. Hanya Nabi Musa saja yang mengetahui, yang dengar perkara itu. Maksudnya tak ada lah ciptakan suara buka hijab pun tak ada. Tapi yang sebut buka hijab, cipta suara sebagainya ni ialah Imam Abu Mansur Maturidi. Jadi di sudut awam, kita jawab dengan jawapan Imam Abu Mansur Maturidi itu lebih selamat. Iaitu Allah Ta'ala jadikan satu suara, yang mana suara itu didengari oleh Nabi Musa. Adapun Ibu Abu Hasan Asy'ari kata tak, memang Allah Ta'ala bercakap direct dengan Nabi Musa, tapi tidaklah berhuruf, tidak bersuara. Tapi kalau dari sudut dalil, dari sudut ketepatan ijtihad tadi, ialah Imam Abu Hasan Asy'ari punya ijtihad. Berdasarkan ayat ini jelas Allah Ta'ala sebut Allah Ta'ala berkata-kata dengan Nabi Musa, mana direct. Tapi macam mana cara kita tak tahu. Itu Imam Abu Hasan Asy'ari punya. Ala kulli hal, kedua-duanya betul. Dua-duanya masih menjaga lagi. Imam Abu Hasan Asy'ari dia kata sebut direct pada Nabi Musa, cakap tu direct dengan pada Nabi Musa, tanpa perantaraan, tanpa hijab dan sebagainya. Itu pendapat Imam Abu Hasan Asy'ari. Jadi betul lah tu. Dengan cara yang Allah Ta'ala ketahuilah, kita pun tak tahu.
dengan kaedah cara yang dapat didengar oleh Nabi Musa. Kita pun tak tahu macam mana sebab bukan kita yang bercakap tu, bukan kita yang mendengar tu. Faham kan? Imam Abu Mansur Maturidi pula dia nak jaga daripada orang bermasalah cara fikir yang jadi pening-pening ni, maka ada ijtihad dia, tafsiran dia, iaitu Allah Ta'ala jadikan satu suara yang mana suara itu tadi didengari oleh Nabi Musa. Jadi masih suci lagi, tidak ada lagi mujassimah kepada Allah Ta'ala. Yang jadi masalahnya pokok mujassimah apabila dia mentafsirkan ayat ni, mereka faham bahawa Allah Ta'ala turun bercakap depan-depan dengan Nabi Musa. Itu yang kafir. Macam mana kita bercakap ni, macam itulah Allah Ta'ala bercakap. Itu pada tafsiran yang salah. Itu boleh membawa kepada kekufuran. Memang kufur yang mempegang wal'iyadzubillah. Jadi berhati-hatilah kita atas perkara tersebut. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Ada soalan? Sebelum kita masuk kitab yang seterusnya. Tengok macam ramai tak sihat ni. Jadi boleh cek ya. Sekarang ni kita ialah COVID pun dah keluar. Tapi ada lagi penyakit-penyakit yang jenis-jenis lain ni, influenza lah, bagai-bagai. Jadi jangan lupa boleh cek. Ya, silakan. Bila di sekolah dia banyak menggunakan bela-bela diri lah, menjadikan jawapan tu lebih kepada nafsu lah. Kadang-kadang Ustaz ada orang tertentu di pihak penggunaan buat sedikit ukuran paham dan pengenal sebab macam baik-baik orang yang sama lah, artis yang sama lah, benda yang kata apa menggurislah perasaan ulama-ulama dan sebagainya. Perbuatan yang dia buat, dia bila dia jawab balik dan jawapan itu menyakitkan hati. Untuk perkara begini, apabila sudah ada teguran oleh mana-mana pihak sekalipun dan si pelaku tu tadi masih lagi dia backfire balik, kita faham backfire lah, dia malah balik dengan perkataan yang malah lebih mengutuk lagi, menyakitkan hati lagi, maka perkara tersebut tak boleh tidak. Undang-undang Malaysia kita adanya, kita Malaysia ada undang-undang kedaulatan undang-undang. Caranya tak boleh tidak kena ambil tindakan undang-undang. Itu pada dasar saya sendiri lah. Itu lebih baik. Cara dia tak boleh tidak ada dalam kalangan siapa-siapa netizen dan sebagainya yang tahu isu tu, yang dapat bukti dan sebagainya, report polis. Sebab dia buat statement yang apa ni, boleh jadi mengancam ketenteraman. Ada akta benda tu. Benda tu ada undang-undang dia. Fine lah. Bila ada dengan tindakan undang-undang jenis begitu, mudah-mudahan mereka ni akan senyap sikit. Walaupun kita faham dia duit dia belana, fikir belana, duit banyak. Kita saman dekat ni pun, dekat mahkamah pun, mereka boleh bayar. Mereka boleh bayar, betul. Dia bukan isu itu. Isu dia populariti. Sebab mereka takut populariti hilang. Jadi kita ancam di situ. Cara dia dengan undang-undang. Jika mereka dipenjarakan, adalah benda-benda populariti. Mungkin pihak produksi mana-mana ni kan, pengarah semua tak ambil lagi dah, tak bantu lagi dah dia, tak jadikan dia artis dan sebagainya lagi dalam dia orang punya. Contoh kalau benda tu pelakon lah, kalau kata penyanyi tak ada lagi dah produksi muzik yang akan ambil dia kan. Dia akan taja dia mana penajaan semua tak jadi. Dia akan berfikirlah waktu tu. Jadi tak boleh tidak tindakan undang-undang. Itulah salah satu cara dia yang kami tengok sekarang ni lah, yang antara terbaik. Cara untuk nak, bukan kita nak melumpuhkan dia, tidak. Tapi bila sudah diberi peringatan dengan cara baik, tetapi masih lagi kurang ajar begitu, maka tak boleh tidak tindakan undang-undang. Sebab tu kalau kita tengok, minta maaf kita sebutlah, ada seorang yang lagi ke Australia tu. Sebab dia takut kena undang-undang. Sampai dah begitu. Sebelum ni dia banyak dia buat macam-macam. Betul ke tidak? Bila dinasihat elok-elok, dia patah balik, dia balas balik dan sebagainya.
Sampai tahap begitu. Akhirnya buat macam mana? Report. Jangan dijejak aja Malaysia, dia jejak Malaysia siap. Waran dah ada. Cuma kita taklah sampai tahap waran yang tangkap dia dekat negara lain. Kalau tangkap ke negara lain itu tidak asumsi. Memang tindakan teroris. Itu dia akan kaitan dengan Interpol. Kita lebih dahulu tu. International Police, polis antarabangsa. Contoh memang penjenayah dekat-dekat. Ini bukan jenayah. Ini statement-statement itu yang mengganggu ketenteraman awam. Dan ada perbuatan-perbuatan dia yang mengutuk agama dan sebagainya. Ada mengacau sentimen lah, bahasa kita bukan kata sekadar sentimen agama, sentimen bangsa, macam-macam jenis lagi. Sentimen perkauman. Jadi perkara tersebut tak boleh tidak tindakan undang. Buat tindakan undang, ada report polis, ada jabatan yang berkaitan akan ambil tindakan. Kalau dalam isu yang ke Australia tu, jabatan agama tu. Tapi bila dia lari gitu, itu membuktikan bahawa dia betul ke dia salah? Dia salah. Kalau orang betul, memang buat ni. Masalah kita orang minta maaf lah. Ada sebahagian segelintir orang kita ni salah tu kan ni. Betul dia tak buat ni. Walaikumsalam. Kembali kan. Tu kita minta berlindung. Begitu Ustaz, pemahaman Ustaz. Untuk dalam isu tu. Dia tak boleh tidak, dia akan berundang. Cara dia, Malaysia kita ni kalau tak ada di court polis, dia susah nak buat undang-undang betul. Kadang-kadang orang kita ni baik, tak nak buat report. Buat report. Tu saya jaga kan. Kita ada akta komunikasi, ada macam-macam kan. Akta ketenteraman awam. Kalau dulu sebelum dimasukkan ASA lagi lah. Sekarang ni ada lagi sosma, macam-macam. Banyak lagi kata lain. Boleh digunakan. Yang penting kita tahu dan tahu cara guna. First sekali SOP Malaysia kita tak boleh tidak ada report polis. Sebab bila once ada report polis akan dibuka kertas kesalahan. Itu first. Tak kisahlah sama ada bawa ke mahkamah ke tidak sebagai sekalipun. Yang penting kalau jenis macam ni tadi, populariti dia tak akan jatuh. Dia akan mengenal nanti. Wallahu ta'ala alam. Okey, boleh kita masuk kitab seterusnya. Boleh. Tajuk kita ni Musa mana ni? 16 ke 15? Kalau yang baca wudu. Kau. Habis dah kan? Habis dah? Okey, baik. Okey, baik. Malam ni kita masuk perkara-perkara yang haram dilakukan ketika tiada wudu. Maksudnya ketika berhadas. Kita ada hadas kecil, maka kita tak boleh buat benda ni. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata Syekh Salim bin Abdullah Al-Hadrami dalam kitab Matan Safinatun Najah ni, sampailah kepada katanya faslun. Ini satu pasal pada membicarakan perkara-perkara yang haram dilakukan ketika tiada wudu. Maksudnya bila kita tak ada wudu, kita tak boleh bikin benda ni. Dikira kita dalam keadaan berhadas kecil. Tiada wudu ni makna berhadas kecil. Kalau yang berhadas besar, kita dah bahas sebelum ni. Ada 6 sebab orang tu duduk dalam keadaan berhadas besar. Yang ini mewajibkan dia kena mandi. Musa mana tu buka ni? Tu Musa 14. 6 perkara yang mewajibkan mandi. Itu ertinya apa tu? 6 perkara yang menyebabkan orang tu berhadas besar. Sebab cara bersih hadas besar ni ialah dengan cara mandi. Mandi wajib. Yang kita panggil mandi wajib tu lah. Wajib dia kena mandi. Baik. Apa perkara-perkara yang dilarang daripada kita melakukan perkara tu? Mana diharamkan kita lakukan benda tu ketika kita tak ada wudu. Mana kita ke hadas kecil. Kata mengarang manim taqadha wudu'uhu harma alaihi arba'atu asya. Barang siapa yang terbatal wudunya atau memang tak ada wudu langsung, seperti lah tu, maka haram ke atasnya 4 perkara. Mana dia tak boleh buat 4 perkara. Kalau dia buat juga dosa. Itu mana haram tu. Perkara yang kalau buat dapat dosa, tinggal dapat pahala. Itu mana haram. Pertama dia apa? As-salatu, iaitu solat.
Utamanya solat. Tak kira solat fardu, solat sunat, solat jenazah, solat apa sekalipun. Dan apa perkara yang seerti dengan solat. Contohnya sujud. Sujud syukur. Tapi ni ramai orang. Dia tak ada wudu. Di pantai tu sujud syukur situ. Tak ada kiblat pula tu. Tak boleh. Mazhab kita Syafi'i, sujud ni diertikan dengan sebahagian solat. Dia perbuatan solat, sebahagian perbuatan solat. Sujud merupakan sebahagian perbuatan solat. Jadi jika kita nak buat sujud di luar daripada solat, maka tak boleh tidak kena ikut hukum ketika solat. Itu kena nutup aurat, menghadap kiblat, suci daripada hadas. Tapi dia tak ada waktu. Kalau solat kena yakin masuk waktu. Begitu. Ya betul, bagus. Sujud syukur tu bagus. Dapat satu nikmat yang tak pernah dia dapat, yang dia pun tak sangka dapat. Contohnya, memang cara tanda bersyukur kepada Allah Ta'ala, selain daripada syukur Alhamdulillah, puji Allah Ta'ala, selain daripada itu sujud, betul. Tapi kena faham, dalam mazhab kita Syafi'i, garis panduan dia, SOP dia, bila nak sujud, nak buat sujud syukur ni, contohnya kan, mesti tak boleh tidak kena ikut syarat solat. Itu jadi kita sebut di sini. Barang siapa yang tak ada wudu, maka dia tak boleh melakukan solat ataupun perbuatan yang sebahagian daripada perbuatan solat. Boleh tambah situ. Tambahan boleh tambah dalam syaraat tu lah. Yang kedua, tawaf. Tawaf dan tawaf, dan tidak boleh melakukan tawaf kalau dalam keadaan tak ada wudu. Tapi minta maaf, kami sebutkan ada beberapa fatwa yang memang kita sebut ini fatwa yang salah. Kita tak boleh pakai sunnah fatwa. Walaupun ada sebahagian orang yang memperjuangkan fatwa, iaitu apa? Orang perempuan yang haid boleh melakukan tawaf. Jawapan perkara itu sebenarnya salah. Dan kita tentang sangat fatwa. Kita tak setuju dengan fatwa tersebut. Usaha dia menggunakan fatwa itu pada baik, alhamdulillah, dia cuba usaha untuk berfatwa ijtihad tersebut, tapi tidaklah perkara tersebut betul. Ada atas alasan apa? Inilah waktu yang kita dapat. Inilah saja waktu ustaz yang saya dapat. Keluarkan duit sebagainya, belanja yang besar. Inilah kalilah aku dapat. Okey, dapat. Siapa pun. Sejuk tu. Cuma mungkin tutup. Siap. Tutup ekor. Kalau dia nunggu ataupun kipas tu kan. Okey. Bagus. Okey, baik. Apa macam mana fatwa? Fatwa dia ialah, inilah kali aku nampak bikin buat umrah ni Ustaz. Waktu lain kalau aku dah tak boleh, kan ada usaha kan? Tak boleh lah ni, nak ulang balik sebagainya, memang habis duit ni. Salah sebenarnya jawab itu. Itu bukan fatwa yang betul. Sebab masih ada usaha cara untuk kita nak menahan darah haid itu, iaitu dengan ada cara makan pil dan sebagainya, perancangan ada. Dibenarkan. Malah dalam pendapat mazhab kita Syafi'i, waktu yang antara darah dengan darah haid dengan darah haid, tengah-tengah ada berhenti. Pendapat muktamad mazhab kita Syafi'i betul, yang tengah-tengah berhenti itu dikira hukum haid, betul. Tapi ada pendapat yang kedua mengatakan bahawa perkara yang tengah-tengah ni sekiranya tidak turun darah, maka dikira orang tu suci. Boleh pakai fatwa ni tadi untuk orang yang pergi umrah atau pergi haji yang nak buat tawaf ni, supaya tak terlepas daripada tawaf tu tadi. Maka bagaimana dia buat? Pergi basuh dulu. Buat lebih banyak. Dia ada sebelum tak? Dia ada sebelum tak? Dia cik rumah ni. Kita ada sebelum. Tak apa. Bawa lebih kanan. Basuh dulu. Basuh dulu. Sihat. Tawar. Mudah-mudahan diberi kesihatan, insya-Allah. Baik. Patah balik pada yang tadi. Maka memang ada fatwa dalam mazhab kita Syafi'i. Ada dua pendapat tu. Qaul sakti, qaul laqti. Itu kalau belajar dekat dalam bab tajuk haid tu detail tu.
Isu dia ialah an-naqah baina damaini. Suci antara dua darah. Adakah suci itu makna tak turun darah, atau naqah itu makna tak turun darah? Hari 1 keluar darah sampai hari 3, 4, 5, 6 berhenti, 7 keluar balik. Contoh, ni kita buat contoh 1 sampai 3 tadi tu haid, cukup 24 jam. Contohlah kita istilah cukup 24 jam. 4, 5, 6 berhenti darah, mana tak ada turun darah. Itu dia panggil naqah tu. Kemudian hari ke-7 ni sebelum 15 lagi, masih dalam range 15 daripada hari pertama keluar tadi, maka masih hari ke-7 tu dikira sebagai darah haid sebab keluar darah. Soalan dia 4, 5, 6 jadi tak ada darah, itu nak dihukum apa? Pendapat utama mazhab kita Syafi'i, 4, 5, 6 tu pun dikira hukum haid. Dikira hukum haid. Maksudnya haid itu 7 hari. Tetapi 4, 5, 6 tu dikira hukum haid walaupun tak turun darah. Itu dia panggil naqah bainan damaini itu tadi. Sebab diapit. Tapi ada pendapat kedua dalam mazhab kita Syafi'i mengatakan 4, 5, 6 yang tak turun darah tadi tu dikira suci. Maksudnya kalau dia berpuasa pada 4, 5, 6 ni tadi, dia tak perlu qada balik. Tapi pendapat yang mengatakan 4, 5, 6 tu tadi ialah haid, walaupun dia dah berpuasa di situ, nanti dia kena ganti balik. Itu pendapat utama, itu utama. Tapi ada pendapat kedua dalam mazhab kita Syafi'i mengatakan bahawa 4, 5, 6 itu suci. Jadi boleh guna kaedah yang sama ni untuk orang perempuan yang pergi umrah ataupun haji. Tapi Allah Ta'ala, dia nak masuk saja lepas ihram, lepas niat ihram, turun darah haid. Nah, biasanya darah haid dia memang 5, 6 hari ataupun 7 hari. Macam mana cara dia nak buat? Sebab dia nak patah balik tahun depan ataupun waktu akan datang bila dia dah habis haid, untuk nak pergi buat umrah, mungkin masa dia duduk di Mekah tu dah habis dah. Mekah berapa hari sangat kalau umrah kan? 5 hari, 6 hari lebih kurang. Tengok package, ada tu sampai 10 hari. Kalau yang umrah 22 hari tu, 10 hari Mekah, 10 hari Madinah. Mungkin lah kalau yang tu tak apalah, panjang di masa. Kalau kata dia haid 7 hari, ada lagi baki 3 hari tu masih lagi dia stay buat umrah. Ini yang pergi dalam 5 hari contoh buat duduk Mekah. Ada skalanya tu duduk di Mekah 3 hari je. Package dia tu di Madinah yang lama. Atau mungkin ada ziarah tempat lain, Taif dan sebagainya, contoh Maka bagaimana nak buat? Dia ajar kepada kita, dibenarkan. Memang ada fatwa Malaysia kita buat, makan ubat perancang haid. Boleh. Maka bila dia, walaupun dalam keadaan dia ihram tadi, masuk keluar darah haid, masuk tanah haram tu, masuk border tu, keluar darah haid. Macam mana dia nak buat? Dia makan ubat tu tadi. Ataupun memang dia dah makan sebelum tu lagi dah. Jadi darah tu tadi, apabila dia sampai di tanah haram, darah tu berhenti. Bila darah tu berhenti, apa dia nak buat? Dia mandi wajib cepat, dia tu pergi tawaf. Sesempat yang boleh, sesegera yang boleh. Bila darah tu berhenti tu, dia terus mandi wajib, dia terus pergi tawaf. Sebab apa? Ketika dia tawaf tu ada darah, tak ada darah, bersuci. Walaupun selepas tu balik keluar semua darah, maka sah tak ada punya tawaf tadi? Sah. Berpandukan pada pendapat kedua dalam mazhab Syafi'i tadi. Ada jalan keluar, tapi masalahnya ada fatwa yang lain lagi mengatakan bahawa apa? Ini bukan fatwa mazhab Syafi'i lah. Ini fatwa yang terkini sebenarnya, mutakhirin kita ni. Tapi fatwa itu kita tak digunakan. Iaitu yang haid sekalipun masuk je Masjidil Haram tu, tawaf je, ini berdosa, 2 dosa di situ. Pertama apa? Tawaf dalam keadaan tak suci. Yang kedua, masuk masjid dalam keadaan badan besar. Dua salah di situ. Jadi itu tidak dibolehkan. Adapun kalau kita sebut orang yang ni tadi, walaupun dah ada besar sekalipun, dia buat sa'i boleh tak? Boleh. Sa'i dia tak syarat kena suci. Sa'i yang dari Safa bawah tu, dia tak syarat suci. Orang tak ada wudu pun sah. Sebab apa? Sa'i itu bukan sebahagian dari masjid. Mas'ah dia tempat Safa bawah tu, dia bukan sebahagian daripada Masjidil Haram. Walaupun kita tengok binaan sekarang ni bumbung ni bersambung, tapi sebenarnya dikira dia bukan daripada sebahagian daripada Masjidil Haram. Bila masuk saja pintu sa'i itu daripada
pintu sofa, dia panggil pintu sofa kan, daripada Kaabah tu kita keluar, ambil air Zam-Zam, betul tu keluar kan, keluar saja, masuk saja Mas'ah tu, masuk Mas'ah tu sudah dikira sebagai keluar daripada Masjidil Haram. Maka itu bukan masalah masjid. Itu tak jadi masalah. Itu orang ada besar kau ada kecil kau boleh, tak ada wuduk pun boleh masuk situ, tak ada masalah. Ya, gitu. Baik. Itu sebab tu kena tahu hukum tu. Yang ketiga, orang yang tak ada wuduk ni apa yang dia tak boleh buat? Wa masqul mushafi, dan menyentuh mushaf Al-Quran. Ya, orang yang tak ada wuduk ni tak boleh menyentuh mushaf Al-Quran. Sebab dalil dalam Quran disebut jelas, la yamassuhu illa al-mutahharun. Tidaklah boleh menyentuh akan mushaf tersebut malaikat orang yang suci. Yang suci. Mazhab kita Syafi'i, mutahharun di situ iaitu manusia. Tapi mazhab Maliki, mutahharun itu ditafsir malaikat. Bagi kita mazhab Syafi'i kan, maka tafsiran la yamassuhu illa al-mutahharun, mutahharun di situ menunjukkan kepada manusia. Jadi kita ni kena suci baru boleh menyentuh mushaf. Ya. Kalau yang orang sentuh Quran dalam kafir, tidak. Kalau bagus kan tak buat pindah. Ha? Macam dia mau pindah atau meletak simpan tapi dah batal wuduk, pakai lapis kain lah apalah. Ambil wuduk lah. Dah kalau macam tu macam patutnya dah boleh tu kan. Dia beza begini. Dia tahu memang kalau ada khilaf ni mana ada lapis lain, lapis beg ke lapis kain dan sebagainya. Sebahagian pendapat mazhab kita Syafi'i sebut harus, sebab dia bukanlah menyentuh mushaf itu secara direct, tetapi dia memegang kain itu sebenarnya. Kebetulan dalam kain itu ada beg, ada Quran. Dia pegang beg, kebetulan dalam beg itu ada Quran. Tapi sebaiknya kan bagus lagi jaga ada. Itu menunjukkan wara'. Wara' ni benda harus pun dia cuba tinggalkan kalau benda tu masih lagi jahat pada adab. Contoh, orang buat makan, dia hidanglah depan kita, tapi dia tak sebut pun sila makan. Kita ni tadi, kalau yang biasa-biasa, ngak kan, bismillah ngak tu, betul ke tidak? Tapi kalau orang warak, walaupun benda halal depan mata, selagi mana orang tak tahu, dia takkan makan dia biar. Walaupun kehendak hati dia Allah Ta'ala alam, kita tak tahu. Ya, itu warak dia panggil. Warak ni makna dia betul-betul jaga. Walaupun benda halal, benda haram memang dia tak buat lah, benda makruh memang dia tinggal. Ini benda halal depan mata pun dia akan teliti. Warak ni bahasa mudah kita panggil teliti lah, teliti. Satu dia berhala betul, berhadap betul. Itu makna warak. Macam tadi lah. Jadi jawapan dia begitu. Bukan susah pun, sekejap je pergi masuk tanah sekejap, pergi mana tempat wuduk, ambil yang buka pipe sekejap, ambil lah wuduk. Tak nak basuh 3, basuh 1, dia berarti besar. Betul tak? Tak nak basuh semua-semua sekali, basuh 4 dia cukup lah. Muka, tangan, siku, kepala sikit, kaki dah cukup. Yang penting ada ni. Kalau tak nak aku kumur apa semua mana dah tahu kan. Dia kata ambil masa pun tak boleh, sekejap. Tak sampai lah 10 jam. 10 minit pun mungkin tak, 1 minit pun mungkin tak sampai. Kalau betul buat masa betul lah, kira masa betul. Ya, gitu. Yang betul lah. Kalau Quran yang ada makna tafsir dan sebagainya tu, isu yang sama. Isu yang sama. Kita beradab tu lebih bagus. Beradab tu lebih bagus. Melainkan darurat lain. Darurat ni kalau orang perempuan haid pegang tak apa. Contoh, minta maaf semua. Contoh takdir Allah Ta'ala gempa bumi. Quran tu duduk dalam rak buat atas gitu. Gong-gong jatuh. Tak ada orang lain lagi dah kat situ. Dia seorang yang perempuan tu. Malah dia haid pula. Apa nak buat? Takkan nak biar. Tunggu tu abang aku balik. Ambil. Dia tu. Tak biar. Dia mungkin pegang dia ambil. Tak je balik. Itu darurat. Sebab kalau biar akan menghina. Ataupun kita lihat orang non-Muslim dia bawa ni mushaf tu sebab dia nak buat penghinaan. Mungkin dia nak koyak atau dia nak bakar atau dia nak duduk, dia nak pijak atau contoh lah kan.
dia nak sapu dia punya punggung contoh. Kita nampak padahal pada ketika itu kita tak ada wudu. Aduh wudu punya apa wudu? Tak payah. Itu darurat, kerja aja terus. Pergi ambil rampas tu contoh. Darurat lain. Darurat ni ada kaedah ada ad-darurat tubihul ma'zurah. Bila dalam keadaan terdesak, jadi benda yang dilarang tadi jadi harus. Tapi sekadar itu saja. Ada pula kaedah lain pula, ad-darurat tuqaddar biqadariha. Qadar dia bila jatuh Quran tu tadi, apa dia punya sekadar kadar dia? Pegang, tutup balik. Kalau kata dia terbuka contoh kan, lepas tu letak. Itulah dia punya kadar. Jangan tu buka belik pula. Quran siapa ni? Yang terbuka ni besar mana ni? Buta bumi punya besar lah. Lagi besar dia terbuka ni. Ada sesuatu ni. Konspirasi. Contoh. Tak payah buat benda macam tu. Tak payah buat benda-benda pelik begitu. Untuk tu letak je. Itulah qadar dia. Kita panggil ad-darurat tu qadar bi qadar. Ikut qadar. Jangan berlebih lah daripada tu. Yang tadi ni menanggung mushaf. Sama. Menanggung ni makna membawa. Tadi sentuh. Ini bawa, pegang, bawa. Jadi orang yang tak ada wudu sebagainya, maka mestilah kena tidak boleh menyentuh dan tidak boleh membawa. Dah sentuh pun tak boleh, tinggal pula pegang, bawa, hamluhu, bawa. Jadi ambillah wudu. Ustaz, habis kalau orang tu memang dia kelas ngaji di waktu tu Ustaz, belajar. Contohnya macam hufaz, budak-budak tahfiz, anak-anak tahfiz. Hafizah lah ni kita orang perempuan. Ataupun nak tahfiz tu sendiri, yang lelaki tu sendiri dia tak wudu contoh. Adakah boleh dia baca Quran tu, lepas tu dia nak teraki kan, dia nak semak bacaan dia harian dan sebagainya tu. Maka jawapannya ialah begini. Kalau bagus dapat dia boleh jaga, lagi bagus. Sebab Quran yang dilarang daripada tadi tu ialah dipegang. Maka mintalah kawan yang bersih dipegang. Kita baca ya. Disuruh pula membaca Quran ketika dalam keadaan haid, adakah boleh? Jawapan kita, kalau dengan niat baca tak boleh, tapi dengan niat zikir boleh. Budak hafiz, hafizah, tahfiz ni memang Quran tu zikir harian dia, sebab dia nak mengingat. Dia jadi amalan bacaan dia harian, jadi itu zikir. Dia boleh niat zikir walaupun sebenarnya dia nak mengulang bacaan Quran tu, dia baca tu dia nak ulang. Jadi orang perempuan haid ni sunnah boleh tak? Hafal Quran boleh. Tapi syarat niat zikir. Selesai tak masalah. Selesai tak tahu hukum. Yang tak selesai tu dah bahar lagi. Dah bahar lagi, dah bagi dah keputusan macam ni. Masih dah bahar lagi. Ada pun masalah Nabi kata macam ni boleh. Ya, tak payahlah faham banyak-banyak. Kita cerita di masa Syafi'i. Dibenarkan baca dalam keadaan haid. Syarat dia niat zikir. Tanya pula nak niat zikir tu macam mana? Mu sebut dalam hati tu aku zikir dah. Susah sangat. Nak detail benda mudah nak susah. Payah tu. Itu berlaku dalam masyarakat kita. Akhirnya dia kata apa? Pening kotak masa Syafi'i ni. Kau yang pening, bukannya masa Syafi'i yang pening. Kalau kata Syekh Murtada marhum dulu, Mufti New Zealand dulu kata tu, kau yang pening bukan aku dah. Bukan mazhab dia pun dah, kau yang pening. Mufti dulu dia tegak, Mufti New Zealand dia yang sebelum ni. Sekarang pun tegak juga. Bila sebelum ni kalau bahasa dia, kalau kena tu terduduk tu kan. Dia dengan kita, dia tak bahasakan anak ente, tak payah, tak ada. Dengan sahabat-sahabat dia pun tak ada anak ente, tak ada. Dia bahas aku kau. Padahal mufti tu tak ada anak, tak ada. Dengan kawan, cara dia cakap dengan kawan tu kita marhum. Dia jadi orang tegas. Jadi orang tegas, orang yang solid pendiriannya. Dia ada karisma. Supo juga ada orang pernah tanya kepada dia, Tuhan, macam mana saya ni nak ganti solat subuh ni? Dia dalam majahir saya dulu kata itu. Akhirnya Syekh Murtada tanya kepada orang tu tadi, kau solat tarawih tak? Dia solat kan, berapa banyak kau solat? 10 rakaat, sebab di Sunan buat 10. Kebanyakan tempat buat 10.
Masa orang tengah buat solat tu, kau niat tak dalam hati kau qada. Biarlah orang solat subuh, orang solat tarawih pun, kau niat solat qada subuh. Boleh ke tak? Boleh. Nak buat tak? Tu last soalannya. Kau nak buat ke tak? Nak buat. Nak buat. Ha. Dah tanya soalan. Kena ada gitu. Bila kau nak macam tu, terduduk tekap. Kalau bahasa Sunda panggil tekap mama. Tekap. Ya, tergamam macam tu bila mesti jawab begitu. Tu almarhum dulu. Ingatlah ramai-ramai bersama dengan dia walaupun tak lama sejak ya. Allah Ta'ala ada. Jadi kita ambil kat situ dulu yang berkenaan dengan yang diharamkan ke atas orang junub, diharamkan ke atas orang keadaan haid tu ada 6 atau 10 tu, nanti kita akan bahas pada minggu akan datang. Ada berapa soalan? Ini orang tak ada wuduk dulu. Maksudnya yang berhadap kecil dulu. Yang berjunub, yang haid tu dipanggil hadap besar. Itu lain lagi kita bahas insya-Allah. Ya. Kalau pegang Quran dalam handphone tu macam mana Ustaz? Buka. Yang kita pegang tu Quran handphone. Maka adakah perlu ada wuduk apabila memegang handphone? Dah, itulah jawapannya. Cuma kita buka saja aplikasi Quran tu, tapi bukanlah yang kita pegang tu Quran. Dibahas dalam kitab ialah mushaf. Mushaf. Mana mushaf yang itu? Mushaf yang itu. Tapi bukanlah yang elektronik, itu bukan. Ini yang kita pegang ni ialah telefon. Dalil dia apabila kita tutup apps tu tak jadi lagi Quran. Dia masih lagi telefon. Itu tu dalil dia. Jadi yang kita pegang tu ialah telefon. Jadi tak perlu. Cuma adabnya apabila membaca Quran sunat berwudu. Membaca Quran sunat berwudu. Faham tu hukum dia? Adapun memegang Quran, membawa Quran wajib berwudu. Boleh faham? Tapi ada kalanya membaca Quran tu wajib berwudu apabila dibaca dalam solat. Sebab solat tu wajib berwudu. Maka membaca Quran di dalam solat, terutama surah Fatihah, wajibkan berwudu. Dan ada kalanya luar daripada solat pun wajib berwudu. Apabila baca Quran ni, iaitu apabila jadi khatib. Khatib duduk atas mimbar solat Jumaat, dia khutbah, wajib berwudu. Dalam khutbah ada tak baca ayat Quran? Ada, malah tu rukun khutbah, membaca sepotong ayat Quran. Maka membaca ayat Quran dalam khutbah Jumaat wajib berwudu. Kenapa? Kerana khutbah tu sendiri wajib berwudu. Sebab tu khutbah wajib. Adapun kalau khutbah hari raya tu sunat. Maksudnya lepas solat tu imam kentut besar macam momentum bong sekali kata kan. Lepas tu dia naik atas baca khutbah. Sah tak khutbah? Sah. Sebab khutbah hari raya ni sunat berwudu. Faham tak? Faham kan? Cumanya tak beradab lah kan dia buat gitu. Saja pula habis daripada solat, dan semata-mata habis solat raya, dia bagi momentum sekali. Dengar pula tu speaker ni contoh. Waliyahzubillah. Contoh. Tu tak beradab lah tu. Tapi kalaulah batal wuduk di atas mimbar, nak buat apa? Tengok yang dia khutbah tu khutbah untuk solat apa. Kalau untuk khutbah solat Jumaat, dia kena turun berwuduk dulu, sambung balik. Sebab wajib berwuduk. Itu beza. Khutbah tu khutbah wajib. Adapun kalau solat hari raya atau solat gerhana macam tu kan, sebab solat tu solat sunat, jadi khutbah dia pun sunat. Khutbah yang mengiringi itu sunat. Maka hukum di khutbah itu pun sunat berwudu. Maksudnya kalau tengah-tengah tu ada khutbah tu kan, terkeluar ni batal wudu lah maksudnya. Adakah perlu dia turun? Tak perlu. Teruskan saja khutbah tu tadi. Sebab tu khutbah hari raya ataupun khutbah gerhana tu.
tetapi tak beradab. Tak dapat pahala sunat tu. Wallahu ta'ala. Jangan saja ya. Banyak juga tu saya tambah lagi tu. Kita buat khutbah dan sebagainya, insya-Allah. Handphone tu kalau buku sama tak? Buku Boleh ayat Macam kadang ataupun Yasin kan. Yasin dia buat lain. Kalau mukaddam dia ada sedikit saja dia tulis Al-Quran situ ke. Tapi kalau Yasin dia sebahagian ulama di Malaysia kita yang awal lah, untuk dengan awal ni, buku Yasin itu sebahagian daripada Al-Quran, sebahagian daripada Al-Quran. Dia berhukum dengan mushaf Al-Quran. Kenapa? Kerana majoriti daripada buku Yasin tu memang ditulis Al-Quran dalam tu. Dikira benda tu dikiaskan seolah jadi macam mushaf nombor 2. Cuma dikhususkan satu surah dalam tu. Mana? Jadi bila pegang Yasin kena duduk lah. Kena duduk. Betul. Ada juga dia punya logik di situ. Ada justifikasi dia. Ada elah dia. Kalau dalam bahasa Arab dia panggil elah, ada elah dia. Elah dia ialah kerana surah Yasin tu daripada ayat Quran, dan satu buku Yasin tu memang majoriti dalam tu ditulis surah Yasin tu. Jadi ibarat dia salin balik dia. Al-Quran tu disalin pada kertas yang baru. Jadi seolah kita tulis mushaf yang kedua. Cuma mushaf tu hanya surah Yasin saja. Jadi sebab tu kena wudu, sebab dia sebahagian daripada Quran. Itu enak kan? Beza dengan mukaddam. Mukaddam ibu, bab, ibu sebagainya, sikit dia ditulis Al-Quran belakang. Tapi itu dalam bab adab kena wudu lah. Itu beza. Nampak? Sama juga dengan surat khabar. Surat khabar contoh kan. Kadang-kadang ada ditulis di situ Al-Quran. Tambah pula surat khabar contohlah minta maaf tersebut, surat harakah dan sebagainya, ada ditulis Al-Quran situ kan. Jadi hati-hati nak lupuskan tu. Dia bukan boleh kita bakar-bakar macam tu je. Bukan boleh kita buang lepas sampah macam tu je. Buat balut selemak pula tu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Balut ikan kau kan? Kesat ikan kau, kesat ayam kau, kesat khabar. Padahal di situ ada ayat Quran. Itu perbuatan menghina. Waliyahzubillah, perbuatan begitu boleh membawa kepada murtad. Kerana menghina Al-Quran, menghina benda-benda yang dimuliakan dalam Islam. Itu kena hati. Nak tengok, nak buang sahabat, nak buang, nak jual pada apa yang sahabat contohlah kan, yang kumpul dan sebagainya tu, kena tengok dulu, baca, selak satu-satu dulu. Aku gambar hati semua, buanglah. Tapi kalau kata ada ayat Quran situ, koyakkan dia bagian Quran depan ni. Kalau nak lupuskan dia, bakar dalam keadaan abu tu dia tak terbang. Mana bukan di pembakaran terbuka. Dia ada dalam incinerator dia tu. Untuk rumah kita buat contohlah. Itulah. Boleh bakar kan. Lepas tu abu tu ditebang dekat tempat yang orang takkan pijak, takkan lalu sebagainya. Contohnya kita pergi sikit ke tengah laut, sampan saja, buang tengah tadi contoh. Buang kat situ. Jadi tak ada lah orang pijak, memang takkan orang pijak kat situ kan. Jadi dia larut dalam air tu, dia menang tu. Itu tak apa lah. Itu salah satu cara kita nak melupuskan. Kalau kita kat Labuan ni, dulu ada dekat sebelah Haji Biru tu dulu, buat pembakaran. Sekarang ni dia kata rosak. Allah Ta'ala Adam dah baiki belum. 40 Quran. Begitu jugalah mukaddam, buku sebagainya. Sebab di dalam tu ada ayat Al-Quran. Cuma bahas ni tadi, adakah sama seperti mana hukum mushaf? Lihat berapa banyak ayat Quran ditulis di dalam tu. Sebab kita pegang tu naskah tu, naskah buku tu. Beza dengan yang tipu tadi kita tutup aplikasi saja di masa kita pegang tu, pegang telefon, bukan pegang mushaf. Beza kan? Memang dah dapat lupus pun kita kena dapat tadi juga. Sama. Wallahu ta'ala a'lam. Ustaz, kalau macam setengah sekolah kan dia hantar surat kepada ibu bapa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Dengan dia letakkan dalam jadual ASN tulis. Kita mungkin sebagai mak bapak ni kita tak terpaksa budak tu jadi pak macam satu boleh apa mak apa. Itu sama nak tanggung usaha.
panjang lah. Batulah bagus dia dalam surat tu tulis Assalamualaikum saja. Ya. Itu lebih baik. Itu lebih baik. Secara umum. Sebab bila warahmatullah ada nama Allah kat situ. Jadi bila dia lipat itu kadang-kadang dia tebal je atas lantai pijak lagi. Ada kan? Ya. Mudah. Tu baru bawa balik pula sampai rumah, jenis mak bapak pula tak ambil tahu pula. Tak ambil indah pun tu tak faham hukum tu. Gonyok masuk dalam tong sampah. Walhamdulillah. Itu banyak kerja kita sebenarnya tu. Banyak kerja kita semua nak memahamkan kepada masyarakat kita semua. Mana surat yang sepatutnya ada tulisan bukan kata surat, apa saja isu apa sebagainya sana yang ditulis dengan kalimah-kalimah yang mulia, nama Allah, nama Nabi, nama sahabat, kalimah-kalimah mulia, ayat Quran, hadis Nabi, tak kisah kalimah mulia. Tambah pula kalau tulis itu dalam bahasa Arab lagi. Jelas betul alif lam lam ha itu contoh, Muhammad mim ha mim dal contoh, Osman ain sa mim alif nun. Dalam bahasa Arab lagi. Itu lebih kita kena jaga kemuliaan. Lepas tu berhati-hati, jangan buang-buang jentu je. Kena berhati-hati tu. Cuma soalan Ustaz tadi siapa nak tanggung? Itu yang susah saya nak jawab tu. Dia perlu kepada daripada atas tu, daripada pengeluar surat tu kena faham dah. Situasi masyarakat tu macam mana apabila dia menerima surat tu. Apabila dia menerima tu. Jadi kita mengelak satu zara'i, mengelak daripada awal tu lebih baik. Jadi nasihat saya, terutama yang mendengar ni ada dalam kalangan pengarah-pengarah dan sebagainya kan. Jadi yang ayat Assalamualaikum warahmatullahi yang ada nama Allah tu, sampai tahap kita beri salam tu Assalamualaikum sajalah, tulis di situ lebih baik. Ada warahmatullahi sebagainya salah juga. Jangan ni surat daripada majlis layangan. Kita takkan tulis Assalamualaikum warahmatullahi, faham hukum tu. Jadi tak ada tulis. Kalau tak, tengok, cek kat dalam file. Memang tak ada tulis. Memang kita tak tulis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buat. Yang ada sikit yang buang ayat tu. Tak ada tulis salam pun tak ada. Tak ada. Cuma atas ada sadap boleh. Kalau nak tulis salam tu Assalamualaikum. Tapi dalam surat kita pun surat rasmi tak ada itu tulis. Terus beri letterhead, tunjukkan kami tarikh. Lepas tu terus kepada siapa? Lepas tu terus panggilan tuan, terus apa tajuk surah tu tulis. Tu dah ada wawasan macam-macam lah tu dia punya tu kan motor dia tu. Saya berjalan ke mana? Ada sign tulis nama dia menjemput tu ya. Format senang. Tu lebih selamat. Lebih selamat. Tak ada jadi isu lah tu belakangan. Allah Taala. Saya cukup sampai sekarang saja tu dulu insya-Allah. Jadi mohon maaf kata tak semasa rezeki pertemuan kita sambung kita akan datang. Cuma minggu depan kita ada sambutan Maulid. Sambutan Maulid di layangan ni pada hari Sabtu malam Ahad. Jadi hadirlah sama-sama. Ada sesuatu special dan istimewa. Apa dia kena hadir. Kena hadir. Kalau tak hadir tak tahu lah apa benda. Mungkin ada sebagian dah tahu, ada sebagian tak tahu. Tak apa, anggap tak tahu je. Agak tak tahu yang mana yang tak tahu tu. Yang tak tahu memang tak tahulah. Yang dah tahu pun agak tak tahu. Hadirlah malam insya-Allah. Bermula dari solat maghrib. Insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'ala bima 'allamtana. Rabbana 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbana ighfir lana wa qurrata lana fi dinina. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada buat cek ni.